segala yang sepi dan apa jua yang ku sembunyi. Kaulah yang maha mendengar hati, kau berikan ku ketenangan. Sudah menjadi sesuatu yang mengayak hati bila kita lihat seorang pesakit yang menghidapi angin ahmar. Tapi bila terjadi kepada kanak-kanak, luluh hati kita di sini, Nim. Ya, sebagai seorang ibu ataupun ayah ni, apa agaknya yang kita boleh lakukan kan untuk memastikan anak-anak ini mungkin dapat melepasi fasa itu satu, dapat kembali menikmati hidup sebagai seorang kanak-kanak dan membesar dewasa seperti orang biasa. Jadi itu inspirasi yang nak dikongsikan, apakah terapi yang dilakukan. Kita tak sempat nak bawakan di studio, tapi secara maya kami bawakan kedua-duanya, Puan Wahidah Osman dan juga adik Muhammad Haziq Naufal yang bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum. Hai. Hai, waalaikumsalam. Masai Johor. Orang Johor juga. Orang Johor saya. Ini enjoy lah orang Johor di sini ya. Sempat. Dan kita pun sejuk hati kita. Kita semua melonjak keriangan sebenarnya bila kita nampak perkembangan Naufal yang semakin hebat, semakin maju. Sekarang dah boleh berjalan dan sebagainya kan. Alhamdulillah. Jadi untuk Puan Wahidah, mungkin kita akan bertanya tentang keadaan adik Naufal di sini. Tapi sebelum itu, kita juga ada seorang pakar di studio yang kita ingin perkenalkan juga. Daripada Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya, pakar perunding neurologi kita, Dr. Shi Jieping. Dr. Shi, terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini. Hai, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Okey, doktor akan berkongsi dari sudut apa yang perlu kita faham, medical terms ataupun terma-terma medikal yang lebih senang ayatnya untuk kita faham dan kita bersama. Tapi sebelum itu, Puan Wahidah, kita nak bertanya keadaan dan juga apa yang mungkin dilalui sekarang lah. Seperti mana yang kita dapat saksikan bingkisan itu sebelum ini. Tapi bagaimana sekarang? Apa khabar? Alhamdulillah, Naufal semakin sihat sekarang. Dah boleh jalan dah. Tangan je lah. Tangan dia belum boleh berfungsi sepenuhnya. Genggam buka. Baiklah, insiden ini terjadi pada tahun 2017 ya. Jadi mungkin kita imbau kembali keadaan 7 tahun lah. 7 tahun yang dah lalu ya. Jadi apa yang telah terjadi dan perkembangan sehingga sekarang. Silakan Puan Wahidah. Dia terjadi masa 8 Februari 2017. Masa tu pagi dia nak pergi sekolah. Pagi tu dia memang okey. Dia tak ada tanda-tanda yang dia sakit pun. Bila dah sampai depan pintu sekolah, dia nak turun kereta. Bila saya tengok muka, tiba-tiba saya tengok muka dia pucat tau. Lepas tu, saya kata tak apalah tak pergi sekolah. Macam itu saya pun terus ke perjalanan. Lepas tu tengok dia dah mula macam muntah-muntah dalam kereta. Lepas tu bawa ke klinik berdekatan. Bila sampai klinik tu, doktor cakap anak awak dah macam tak sedar kan. Dia suruh bawa pergi hospital. Bila sampai hospital, masa tu doktor KPJ mungkin doktor buat CT scan, MRA scan, MRI scan. Lepas tu doktor kata, anak puan dah koma, perlu dah kritikal dah sekarang. Perlu pemberian. Masa tu tapi yang menakutkannya di sini tiada simptom-simptom yang ditunjukkan sebelum terjadinya insiden ini ya. Betul. Maknanya tak adalah kata. Masa-masa beliau mungkin berumur lebih muda 4-5 tahun tak ada apa-apa langsung yang ditunjukkan oleh pesakit ya. Tak ada tanda apa-apa pun. Tak ada. Kalau ada pun demam biasa je lah. Okey, sementara kita nak mengetahui lagi lebih banyak tentang adik Naufal, kita bersama dengan Dr. Shi juga. Dr. Shi, mungkin untuk permulaan seperti mana yang dah dikongsikan Puan Wahidah, kejadian ini berlaku sekelip mata. Tidak ada simptom awal, tidak ada gejala-gejala yang menunjukkan karakter seseorang itu mungkin boleh mendapat diagnosis angin ahmar ataupun stroke ini. Adakah ini lazim berlaku dan sebenarnya angin ahmar dan juga stroke ni apa yang perlu kita fahami? Okey, angin ahmar ni dia ada beberapa nama dia sebenarnya. So semua rujuk kepada keadaan yang sama. So angin ahmar, stroke, lepas tu serangan otak dan juga penyakit cerebrovascular. Okey. Semua ni merujuk kepada satu keadaan kecemasan. Di mana bekalan darah dan juga oksigen kepada
bahagian otak tertentu terjejas. Dan sel-sel di bahagian otak tertentu, dia mati sebab tak dapat oksigen yang cukup. So akibat tersumbat atau mungkin pembuluh darah yang telah pecah ya? Ya, betul. Ada dua jenis. Jadi selalunya nak tahu faktor risikonya sebab apa yang kita dapat ketahui daripada Puan Wahidah tadi, tiada gejala, tiada simptom, berlaku begitu saja dan terutamanya kepada kanak-kanak. Adakah ini juga lazim? Okey. Dari segi keseluruhannya, so simptom-simptom yang biasa yang kita alami, so kita boleh ingat sinonim yang permata, PERMATA. Okey. P itu dia merujuk kepada pening. Kalau rasa pening atau imbalance, rasa tak seimbang. Lepas tu PER, R tu rabun atau masalah penglihatan yang secara mendadak tiba-tiba. Okey. Lepas tu M tu muka surut sengit sebelah. Okey. Lepas tu A itu angkat tangan. Maksud dia arahan. Tapi dia merujuk kepada kelemahan anggota badan yang sebelah. Okey. Lepas tu T itu tutur. So kalau tiba-tiba ada masalah pertuturan macam tak jelas atau tak faham, itu pun salah satu simptom dia. Lepas tu last kali A tu maksudnya angkat telefon lah, kena kontak kecemasan sudah. Itulah dia. Okay, very nice. Permata. Ini seperti mana yang kita kongsikan bersama dengan anda. Maknanya kadang-kadang kita tak demam, tak sakit dada, tak muntah, tak ada pening kepala ataupun mungkin najis berdarah dan sebagainya yang katanya sebagai indikator lah kan, kita nak lihat kan. Tetapi ini sangat-sangat penting. Kadang-kadang kita tak perasan yang kita ada pertuturan huruf-huruf yang kita tak boleh nak sebut dengan baik. Mungkin fizikal muka yang beralih sedikit yang menyebabkan mungkin tidak boleh nampak seperti simetri ataupun seperti kebiasaan. Menarik sangat-sangat. Puan Wahidah, kalau mungkin ada lagi di talian, Puan Wahidah, saya nak tanya kalau mungkin ada adik Naufal menunjukkan simptom sedikit pun kalau sebelum didiagnos ataupun berlakunya kecemasan tersebut. Sebelum diagnos memang tak ada tanda apa-apa pun. Langsung tak ada. Okey. Itu yang agak menakutkan di sini ya. Jadi apabila berlaku, boleh ceritakan apa terjadi kepada adik Naufal? Adakah dia jatuh pingsan? Adakah dia masuk dalam keadaan koma? Dan macam mana kata pemulihannya? Terapi yang dilakukan. Silakan. Masa dalam hospital dia koma, lepas tu doktor kata kena operation segera kan. Lepas tu selepas operation berjaya alhamdulillah. Lepas tu dia koma masa tu 6 hari. Masa dia koma tu doktor cakap doktor tak tahu apa yang akan terjadi pada dia. Kita tunggu dia sedar kan. Doktor pun tak tahu dia bila dia boleh sedar. Alhamdulillah lepas 6 hari dia sedar. Bila dia sedar tu dia tak boleh bercakap. Dia cuma baca na keluar macam itu je. Memang tak boleh cakap. Lepas tu dia punya auto sebelah kanan tak boleh gerak. Memang zero power doktor cakap. Lepas tu memori dia pun masa tu macam ingat tak ingat. Ada yang ingat, ada yang tak ingat. Okey, Naufal. Ya. Naufal okey. Sekarang macam mana Naufal? Keadaan Naufal? Okey. Saya sihat walafiat. Alhamdulillah. Itulah dia, masih kacak. Aktiviti sekolah yang Naufal dah lakukan sekarang? Semua dah boleh ke ataupun? Aktiviti sekolah ada yang saya boleh buat, ada yang saya tak boleh buat. Okey, contoh yang boleh buat sekarang apa dia? Yang boleh buat contoh kat sekolah saya, dia macam sekolah kemahiran pendidikan khas. Okey. Jadi aktiviti sukan boleh tak? Ke tak boleh lagi? Aktiviti sukan tak boleh lagi lah. Maknanya macam berlari, bagi tekanan kat badan belum boleh lagi lah. Jalan semua Naufal dah boleh dah? Jalan semua saya dah boleh lah. Okey. Setakat ni kita doakan yang terbaik untuk Naufal, that's for sure. Alhamdulillah. Jadi daripada apa kita nampak yang dikongsikan di media sosial, sekarang kita bertutur di depan kaca TV. Nanti famous kat sekolah, jangan lupa kita ya. Okey, Dr. Shi, bila kita bercakap tentang mereka yang tak ada simptom awal kan, mungkin Naufal juga dalam kategori yang sangat special kita berlakunya secara tiba-tiba, tapi golongan berisiko ini dapat tak kita klasifikasikan siapa yang mungkin berpotensi untuk mendapat serangan angin amar ni? Okey, seperti apa yang difahami, so Naufal alami keadaan stroke yang jenis pendarahan. Okey, biasanya ini kita
panggil hemorrhagic stroke atau stroke jenis pendarahan, ada 3 ke 4 faktor yang paling utama lah. So yang pertama, kalau masalah tekanan tinggi tak terkawal. Okey. Kedua, kalau ada kegunaan ubat cair darah yang keterlaluan. Okey. Yang ketiga, kalau ada masalah struktur atau kelemahan kepada dinding salur darah dalam otak. So biasanya kalau stroke di kalangan kanak-kanak atau orang lebih muda, jenis pendarahan, dia lebih common kepada yang jenis masalah struktur dengan yang dinding salur darah. Congenital lah, ataupun dia mengikut keturunan lah ya. Ya, dia boleh congenital atau dia sejak lahir. Sejak lahir ya. Kalau untuk orang dewasa? Kalau orang dewasa, tengok umur dia. Kalau memang adulthood orang dewasa, katakan umur 40, 50 lebih. Faktor usia ya. Ya, usia satu. Yang kedua, tekanan tinggi. Kalau memang tak terkawal, Stres, itu ya? salah satu risiko yang paling utama. Jadi stres dan gaya hidup juga memain peranan yang penting untuk kita mengawal kondisi Angin Amar, terutamanya untuk mereka yang berumur. Ya. Dan sebenarnya kadang-kadang kita ni elakkan sangat diri daripada buat medical check-up kan. Takut nak tahu kondisi badan. Itu yang menyebabkan mungkin dah berada pada tahap yang lebih serius. Tapi apa yang kita nampak dengan adik Naufal ni, kondisinya semakin baik, semakin Alhamdulillah. semakin baguslah. Jadi apakah peratusan untuk kembali pulih 100%, doktor? Okey. Jawapan ni dia tak ada satu standard answer. Baik. So sebab dia memang case to case basis. So setiap individu percentage untuk sembuh dia akan berbeza. Dia bergantung kepada tahap berapa serius stroke pada mula-mula dan berapa kerap dia orang jalankan rehab, lepas tu aktiviti fisio, occupational therapy. Okey, mungkin ada di luar sana juga ingin tahu apa yang dilakukan oleh keluarga adik Naufal ini sehingga adik Naufal boleh berjalan sampai sekarang. Betul. Antara yang dilakukan adalah terapi. Jom kita tanya Puan Wahida. Puan Wahida? Ya, saya. Okey, Puan Wahida, kita cerita tentang rawatan pula. Apa yang dilakukan sehingga adik Naufal, alhamdulillah, masya-Allah rezeki juga dan juga asbab boleh berjalan, boleh melakukan aktiviti seperti anak-anak biasa, kembalikan kehidupan kanak-kanak dan mendekati usia remaja ini. Apa yang dilakukan Puan Wahida? Kongsikan. Pergi fisio, occupation therapy, rehab banyak berbantulah. Rehab di samping doktor neuro buat embolization dekat dia punya otak dia. Embolization tu macam mana? Dr. Shi mungkin boleh kongsikan embolization yang dikongsikan. Okey, embolization secara prinsip dia, so kita dari segi dia satu jenis operation kecil. So kita kena pasti mana satu salur darah yang berdarah. So kita kena pasti punca dia, lepas tu kita stopkan pendarahan dia. Fokuskan kepada satu saluri yang berdarah tu. Betul. Okey. Itu satu prosedur yang dilakukan. Ini dia gambar masa Naufal melakukan fisio. Fisio ni memang tak boleh tinggal, harus rajin. InsyaAllah setiap hari harus dilakukan. Jadi untuk adik Naufal, kita juga kagum dengan jati diri adik Naufal ya. Bukan senang untuk kita jalani terapi ini untuk cuba pulih seperti biasa. Mungkin komen adik Naufal kita akan perkembangannya setakat ini dan harapan adik Naufal. Silakan. Harapan saya cuma nak macam dulu baliklah, bersembuh. Amin, insya-Allah, insya-Allah. Naufal. Naufal dah besar nak jadi apa? Saya dah besar. Okey, masa kecil-kecil dulu, saya nak jadi polis. Lepas tu dah besar sikit, kalau dah kena macam ni, saya nak jadi jurubahasa. Jurubahasa, sesuatu yang sangat benar. Alhamdulillah. Tersenyum-senyum adik-adik kita. Alhamdulillah. Bagus. Dengan saya ITA pasal edit tu. Teruskan usaha anda. Jangan patah semangat. Saya pasti jati diri anda akan membawa anda ke mana-mana yang anda ingin pergi. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Wahida. Terima kasih Muhammad Haziq Naufal. Kita bagi tabik hormat satu untuk anda.
Alhamdulillah. Baik, kita bersama dengan Dr. Shi untuk kita rumuskan apa yang kita bawa di sini ya. Jadi untuk mereka yang mempunyai yang tersayang, yang menghidapi angin akhmar, mungkin kata-kata nasihat untuk mereka dan juga kata-kata semangat ya bahawa semuanya masih ada harapan. Silakan. Yep. I rasa message yang penting tu jangan putus asa. Okey, sebab kita memang banyak support group yang available. So seperti mana Naufal yang alami. So dari segi setting hospital pun kita ada fisioterapi, occupational therapy, rehab specialist, doktor neuro, semua ada di dalam hospital tolong. Dan kalau outpatient out of hospital setting dalam community, memang kita ada kalau boleh tunjuk NASAM. So National Stroke Association Malaysia. So dia satu jenis kiranya NGO yang sediakan support, lepas tu tunjuk macam mana untuk jalankan rehab, untuk support memang pesakit dengan ahli keluarga dia. Okey, so ngam-ngamlah juga kerana 29 Oktober merupakan Hari Stroke Sedunia ya. Jadi terima kasih Dr. Shi Jeping, pakar perunding neurologi Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Melaya kerana sudi berkongsi fikiran dengan kita. Dan kita sebenarnya kena ada satu mentaliti yang lebih baik lagi apabila kita melihat teknologi datang ke negara kita dengan pelbagai yang memberi harapan kepada mereka yang terkena serangan stroke ataupun angin akhmar untuk kembali pulih. Jadi jangan khawatir, jangan risau kerana apa yang membezakan dari satu kes kepada satu kes adalah kekuatan dan juga jati dirilah. Seperti mana yang dikongsikan tadi, seperti mana yang adik Naufal kongsikan. Saya sedih sebenarnya bila katakan dulu nak jadi polis tapi sebabkan dah jadi macam ni, dia beralih kepada jurubahasa. Jadi kadang-kadang tu apa yang berlaku pada diri kita pada peringkat awal ni, usia awal ni boleh membataskan niat dan juga cita-cita kan. Jadi insya-Allah kita doakan yang terbaik, semangat yang kita salurkan dari Malaysia hari ini kepada anda semua yang melalui fasa yang begini. InsyaAllah kita kongsikan harap manfaat untuk anda juga. Jangan khawatir Anim, jangan bersedih. Saya sebenarnya bangga dengan jati diri adik Naufal kita. Dia mampu pivot, dia bertukar arah dan terus maju untuk mencapai impian.